Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dengan limpah inayahnya kita sekali lagi dapat menjalani ibadat Ramadan, ibadat berpuasa bulan Ramadan pada tahun ini, insya-Allah. Pertamanya saya merakamkan jutaan terima kasih pada yang berbahagia Datuk Lieutenant General Datuk Marzuki bin Muhammad selaku Naib Chancellor Universiti Pertahanan Nasional Malaysia, TNC, PNC, pengurusan tertinggi universiti dan seluruh tuan-tuan dan puan-puan warga UPNM dan juga sahabat kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kali ini giliran saya untuk berkongsi ilmu dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan juga untuk mengingatkan saya juga tentang bulan Ramadan, ibadat bulan Ramadan ini. Untuk tahun ini saya merakamkan jutaan terima kasih juga kepada Pusat Islam yang mencadangkan untuk saya berkongsi satu tajuk Tazkirah Ramadan 1445 pada kali ini, yang bertajuk Ramadan Mendidik Manusia Berkualiti. Sidang hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kita tahu bulan Ramadan ini bulan yang sangat-sangat diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu turun sepanjang bulan Ramadan, dan banyaklah perkara-perkara yang kita selalu dengar, ustaz-ustaz selalu memberi ceramahnya, iaitulah bulan Ramadan ini buat kerja sikit dapat pahala banyak. Buat kerja sikit dan dapat pahala banyak. Dan pahala itu dalam hadis kudusi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima Allah turun kepada Nabi Muhammad melalui hadis kursi mengatakan bahawa untuk puasa ni, lisyam ni, wa ana ajzibih, aku, yakni Allah yang memberi pahalanya sendiri, yang memberi markah. Kalau kita pensyarah, pelajar-pelajar, kalau kita exam, pensyarah yang kita hadir dan juga kita belajar itu yang memberi markah sendiri, sonok kita kan, happy. Dan keberkatan itu sangat banyak, sangat banyak di sisi Allah untuk orang-orang yang berpuasa ini. Dan kita tahu bulan Ramadan ini juga adalah bulan yang sangat benda-benda yang rare lah, benda-benda yang banyak manfaat, faedah yang diberi kepada kita. Kalau kita pergi bazar Ramadan tu kan, pergi bazar Ramadan tu, Allahu Akbar, macam-macam kuih yang tak pernah kita tengok pun ada, dengan kubah gulingnya, dengan akok belauknya, dengan kepeng hidungnya, dengan kalau tu Kelantan lah, kalau Terengganu kuih lokliknya, dan macam-macam. Kalau di Johor tu dia ada satu pengusaha air Johor, di Johor ni dia ada air katiri. Air katiri ni tidak ada di bulan-bulan yang lain. Carilah. Kalau air katiri yang grade A, grade B tu ada. Grade ini original punya air katiri ni, sebab keturunan ataupun atuk ayah dia ni dah pesan pada anak-anak dia ni, jangan kau jual selain daripada bulan Ramadan. Maksudnya hebatnya air katiri ni. Jadi itu nak menunjukkan bahawa bulan Ramadan ini bulan yang kita sangat hebat, sangat berkualiti, dan kalau kita lalui bulan Ramadan ini dengan baik, insya-Allah kita akan membentuk ataupun menjadi ataupun mendidik insan yang berkualiti. Okey, kita tahu setiap kali bulan Ramadan ini akan datang,
dan banyak sekali 1001 macam tawaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba, terutamanya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Kalau kita tengok dari sudut Ramadan itu sendiri, menurut Syekh Abdul Rahman As-Safuri dalam kitabnya mengatakan bahawa Ramadan itu sendiri ra min dad alif nun. Dia ada maksudnya tersendiri. Maksudnya ra itu adalah ridwanullah lil muqarrabin. Jaminan Allah bagi orang-orang yang terpilih. Ra. Mim pula, mim maghfiratullah lil asin. Allah memberi keampunan bagi orang-orang yang membuat dosa, yang berdosa. Kita termasuk saya, tuan-tuan dan puan-puan, kita berdosa kepada Allah banyak sangat. Jadi orang yang paling baik yang berdosa itu adalah tawabun, orang yang bertaubat kepada Allah SWT. Kalau kita lihat, kita tengok Nabi Adam sendiri, Nabi Adam alaihissalam, dalam tempoh hidupnya 900, lebih kurang 940 tahun itu, dia hanya berdosa sekali. Allahu Akbar. Hanya berdosa sekali dalam selama hidup kita. Dan selama hidup Nabi Adam itu. Kalau kita, tak tahulah daripada 24 jam tu, Allahu Akbar, macam-macam dosa yang kita laksanakan, yang besar, yang kecil, yang tak nampak, yang ternampak, yang dan sebagainya. Jadi, orang yang paling hebat adalah orang yang sentiasa bertaubat kepada Allah. Dan inilah, bulan Ramadan inilah satu bulan yang Allah turunkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Untuk memberi kesan dalam melahirkan peribadi, individu yang bertakwa, dan yang kita nak ada insan yang berkualiti, manusia yang berkualiti, boleh mendidik. Puasa ini boleh mendidik manusia supaya manusia itu menjadi manusia yang berkualiti. Dan Ramadan ini adalah medan menundukkan nafsu. Jadi nafsu kita, nafsu makan, nafsu hawa nafsu kita boleh tundukkan dengan berpuasa ini, dan juga meningkatkan iman dan berusaha dengan penuh pengharapan agar mendapat keampunan Allah. Maghfirah. Sebab itu mim tadi maghfiratullah lil asin. Dan seterusnya alif. Ramadan, rad, mim, dad, alif. Alif iaitulah ulfatullah lil mutawakkilin. Cinta Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang mutawakkilin, yang berserah, yang bertawakal kepada Allah. Dan yang terakhir huruf nun. Nun itu nawal Allah, nawalullah lis-sadiqin, iaitulah sifat anugerah Allah kepada orang-orang yang jujur. Di sinilah yang kita nak nyatakan dekat sini, iaitulah Ramadan itu merupakan satu anugerah yang sangat hebat, yang sangat terbaik, yang sangat berkualiti untuk melahirkan manusia yang berkualiti. Itu Abdul Rahman As-Safuri menyatakan dalam kitabnya, itu baru ayat, erti ayat ra mim dad alif nun Ramadan. Saya nak ungkapkan kata-kata daripada seorang Profesor Emeritus, Datuk Profesor Emeritus Dr. Muhammad Idrisi, Idris Saleh. Beliau adalah pensyarah USM. Dia mengatakan bahawa kita mulakan Ramadan ini dengan penuh kemuliaan dan keberkatan, dengan kualiti yang lebih baik yang bermula dalam ataupun dengan diri kita apabila kita merdeka pada bulan Syawal nanti. Setelah kita beraya bulan Syawal nanti, mampu menjadi umat yang berkualiti dan berupaya menunjukkan kualiti untuk memimpin dunia seluruhnya.
Itu sangat mendalam kata-kata Profesor Emeritus Dr. Muhammad Idris Saleh ni. Jadi maksudnya dengan bulan Ramadan ini Allah turunkan dalam ayat yang selalu kita bacakan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Maksudnya orang siam ini, puasa ini hanya untuk orang beriman, orang yang berkualiti baru boleh laksanakan. Sebab itu dalam Ramadan yang lepas-lepas, tahun-tahun lepas saya menceritakan tingkatan berpuasa itu kan. Orang yang biasa, orang yang biasa-biasa, orang yang level first class, berbeza. Dia punya tingkat puasanya itu. Okey. Itu adalah nak melihat kepada kesan berpuasa itu sendiri. Okey, peranan puasa dalam pembinaan akhlak. Ia adalah sejajar dengan matlamat umat Islam itu diwajibkan berpuasa. Kita tahu dalam ayat Quran yang dalam surah Baqarah itu, puasa itu telah diwajibkan oleh umat-umat terdahulu, oleh Allah, kepada umat-umat terdahulu. Dan kita, puasa kita itu adalah puasa yang sangat banyak manfaatnya itu. Iaitulah apa? Tujuannya adalah untuk menghidupkan takwa dalam diri kita, itu yang penting, dan menumbuhkan akhlak yang mulia dan terpuji. Dengan puasa itu kita boleh tingkatkan, boleh wujudkan satu akhlak yang mulia dan terpuji dalam jiwa kita, yang akhirnya menjelmakan suatu ruh yang baru, fitrah yang kita dah habis kita punya berpuasa itu, bulan Syawal itu, kita merayakan kejayaan kita berjaya dalam melusuri madrasah Ramadan ini, dan kita lahir individu yang terbaik ataupun individu yang beriman. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah, kalau kita lihat dalam ayat 183, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yang sebagaimana yang saya sebut tadi, untuk supaya kita bertakwa. Okey. Dia punya goal ataupun final aim dia ni ialah supaya kita bertakwa. Bertakwa sangat penting. Kadang-kadang kita selalu dengarlah dalam hari Jumaat kan, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kamu sungguh-sungguh takwa. Apa takwa ni, asyik dengar. Kita kadang-kadang benda yang disebut oleh imam di khutbah Jumaat dan sebagainya itu kita dengar sebegitu jelah kan, sebab kita selalu dengar kan. Sebab itu ibadat puasa ini adalah wasilah, ataupun satu cara untuk kita menuju ketakwaan kita kepada Allah. Salah satu cara bagaimana kita mampu membina, meningkatkan serta mengukuhkan kerohanian kita dan akhlak kita, orang yang berpuasa, dan melorong kita untuk taat patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang akhirnya, matlamat akhirnya ialah untuk kita memperoleh keredaan Allah. Sebab itu saya selalu sebut dalam ceramah-ceramah saya sebelum ini, 3 perkara yang Allah sembunyikan. Apa dia? Kemurkaan Allah, keredaan Allah, dan wali Allah. Dan yang keredaan Allah itu yang kita nak, kan, supaya Allah meredai kita. Kita makan bagus, berpuasa, bersahur, dapat berbuka puasa, macam-macam lauk ada, tapi rupa-rupanya Allah tidak redha kepada kita sendiri. Masya Allah, minta jauh. Wa'iyazbillah min zalik. Sebab itu darjat takwa ini sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 13, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling berkualiti, yang paling mulia, yang termulia di kalangan kamu wahai manusia, umat Nabi Muhammad, adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling
bertakwa. Orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu semasa amanat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita selalu dengar kan amanat menteri, amanat Datuk yang bahagia Datuk Naib Chancellor, amanat ini adalah merupakan satu benda yang sangat penting, yang perlu kita teliti, yang perlu kita buat pelan strategiknya, perlu dicapai KPI dan sebagainya. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Hujjatul Wada' ataupun haji wida' yang akhir sebelum Rasulullah wafat itu, antara amanat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, ketahuilah tiada kelebihan kepada seseorang berbangsa Arab ke atas seseorang yang bukan Arab. Bukan Arab, orang yang bukan Arab ke atas orang Arab. Tak ada. Sama je. Semua sama. Tiada juga bagi orang yang berkulit merah dengan orang yang berkulit hitam. Orang yang berkulit hitam dengan orang yang berkulit merah. Sama saja. Tidak ada beza. Tapi Nabi kata, kecuali dengan takwa. Kecuali dengan takwa. Sebab itu, peluang pada kali ini, pada tahun ini, tazkirah saya akan tumpukan tentang bagaimana puasa itu sendiri yang dapat membentuk takwa itu. Setengah orang tanya, ya Ustaz, Prof, apa maksud takwa ni Prof? Saya dah dengar puluh-puluh kali dah. Sebab itu Saidina Umar radhiyallahu an pernah bertanya kepada Ubay bin Ka'ab. Dia pernah bertanya, apa maksud takwa ni? Bukan kita saja yang tanya kan, orang dulu, sahabat-sahabat dulu pun bertanya juga takwa ni. Apa yang dimaksudkan dengan takwa ni? Ubay. Maka Saidina Umar tanya. Kata Ubay, tidakkah engkau pernah melihat satu jalan yang banyak duri? Kiri kanan duri. Penuh duri. Jalan dah sempit, penuh duri. Jawab Umar, ya, saya pernah. Saya pernah nampak. Saya pernah lalu. Kata Ubay, apakah yang engkau akan buat kalau jalan tu penuh dengan duri? Maka kata Saidina Umar, saya akan berhati-hati, akan jaga kain saya. Semasa melangkah tu saya akan tengok kiri kanan. Takut baju kan cantik dan sebagainya kena paku ataupun duri tadi, habis koyak. Kan? Maka akronimnya yang dibuat, contoh perbandingan yang dibuat oleh Ubay ini, dia kata itulah takwa, wahai Saidina Umar. Maksudnya dalam kita menelusuri kehidupan kita ini, kita perlu berhati-hati. Perlu berhati-hati, fokus kita, kompas kita kepada Islam, apa yang Allah suruh, apa yang Nabi suruh, apa yang Allah larang kita tak buat dan sebagainya. Kita ni jangan main belasah aja. Prof, saya tolak kayu dengan batu je, yang lain saya belasah aja. Tu bahaya. Jadi kita kena hati-hati. Kalau kita pergi contoh mudah. Kita nak pergi berbuka puasa lepas ni. Dah habis lepas ni kita nak pergi berbuka puasa petang ni kan. Jadi kita kena pergi kedai yang ada logo halal. MS 1500. Halal Food Management ataupun ada logo halal. Confirm lah. Jadi senang. Kita makan makanan yang halal. Ini tak. Saya itu pernah pergi kedai Sapong. Anak saya kedai Korea. Kan? Jadi saya duduk intern nak masuk, rasa macam nak try makan makanan Korea kan, sebab anak-anak minat Korea semua, budak-budak muda sekarang kan, remaja sekarang minat Korea. Duduk tengok tak ada tanda halal. Dia ada cermin, jadi orang pekerja-pekerja dia duduk senyum-senyum. Lepas tu ada QR code. QR code dia tampal dekat cermin. Jadi saya pun ambil kamera saya, scan QR code tu. Oh, rupanya dalam QR code itu dia akan terkeluar semua senarai makanan-makanan halal yang dibenarkan, yang ditulis dalam kedai Sapong Korea itu. Jadi Alhamdulillah saya pun masuklah makan. Jadi maksudnya begitu. Kita perlu berhati-hati dalam kehidupan kita. Itu dari sudut satu aspek makanan. Yang lain-lain pun sama. Perbankan kita. Saya ingat lagi masa Atma nak bertukar jadi UPNM, CIMB datang dekat Dewan Bestari tu. Dia buka booth lah
Jadi orang pun ambil lah masuk buat akaun kan, akaun gaji nak masuk CIMB. Saya pun tanya, cik ada tak akaun Islam? Dia kata ada. Dia pun bagi kad saya warna hijau. Dulu dia ada kad merah CIMB biasa, satu lagi kad hijau CIMB hijau. Tapi dia dah bagi amaran. Encik dulu masa dulu cik lah kan, Cik Hasan. Kalau cik ambil CIMB Islamik ni, encik akan lewat 1 minggu ataupun 2-3 hari orang dah masuk gaji, encik akan masuk gaji lewat. Sebab kami ada prosedur dia lah. Saya kata tak apalah, lewat daripada situ pun tak apa, tak ada masalah. Lewat kita dapat gaji daripada kita lewat masuk syurga dihitung oleh Allah Subhanahu Wa Taala akibat pencampuran duit haram kita. Ya Allah, minta jauh lah, dan kita minta selalu istighfar, astaghfirullahalazim, daripada benda-benda yang haram itu. Itu dua aspek yang saya sebut kat sini, dan banyak lagi kalau kita nak tengok. Sebab itu takwa ini ia adalah macam satu audit lah, satu audit pengawasan. Seseorang itu mesti terlebih dahulu beriman kepada Allah, faham ajaran Islam, rukun Islam yang betul, barulah kita ada neraca untuk kita membandingkan antara baik dengan buruk. Sebab itu takwa itu dia bukan sebab aku ni dah masuk Islam 40 tahun, aku dah takwa. No, tak. Orang Islam tak semesti beriman, dan orang beriman tak semesti ada takwa dan sebagainya kan. Jadi dia ada relate itu. Sebab itu kalau dia bertakwa, confirm dia akan ada perasaan takutkan Allah dalam diri, dalam hati sanubari seseorang itu. Sebab itu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Albani, man khafa Allah azza wa jalla khawwafa Allah minhu kullu syai', wa man lam yakhafillah khawwafahu Allah min kulli syai'. Maksudnya, sesiapa yang takut kepada Allah azza wa jalla, maka Allah akan gerunkan setiap sesuatu kepadanya. Kalau kita ada takwa ataupun takut kepada Allah tu, kita nak aku ni kan, orang bagi gift kan, orang bagi hadiah kepada kita, nak terima ke tak terima tak kan. Kontraktor pula, pembekal pula bagi dekat-dekat nak raya ni, kan, banyak bagi camper hari raya ke. Jadi no gift policy, kita tampal dekat bilik kita ke. Jadi Allah akan wujud dalam perasaan kita tu, kita takut nak buat sesuatu. Sesiapa yang tidak takutkan Allah, Allah akan gerunkannya dengan setiap sesuatu. Kalau orang tak takut Allah ni, dia semua dia takut kan. Jadi itu perkara-perkara yang kita boleh ambil pengajaran daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu kalau kita lihat syurga itu sendiri, yang Allah ciptakan kepada kita, untuk kita, adalah untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi orang Islam tak semesti boleh masuk syurga, tapi orang beriman bertakwa insya-Allah, dan dengan rahmat Allah kita masuk syurga itu. Sebab itu kita perlu bertakwa dalam bulan puasa ini. Kita didik diri kita supaya meningkatkan lagi iman kita insya-Allah. Dalam satu hadis lagi yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Tirmizi mengatakan, laisa syai' ahabba ila Allah min qatratain wa asarain, qatratun dumu' min khasyatillah wa qatratun damin tuhraqu fi sabilillah. Tiada sesuatu yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada 2 titisan, iaitu titisan air mata yang mengalir kerana takutkan Allah, dan titisan darah yang mengalir fi sabilillah. Jadi 2 perkara itu yang sangat-sangat Allah cintai.
Kalau kita bangun malam, kita semayang, tahajud dan sebagainya, kita cuba tak nak menangis, tak boleh menangis kan. Kita profesor kan, kita general, kita hebat. Takkan nak menangis kan. Jadi malam-malam bangun, tak ada orang, kita cuba. Cuba kalau tak menangis pun kita cuba menangis. Supaya air mata yang kita lahir ataupun yang keluarkan itu akan dihitung di hari padang mahsyar nanti sebagai satu amalan, yang mana titisan air mata yang mengalir kerana Allah itu Allah sangat cintai. Dan juga for sure kita punya tentera, kita punya anggota-anggota keselamatan berjuang di perbatasan, mati dan sebagainya itu, orang-orang di Palestin, orang-orang di Yaman dan sebagainya berjuang mempertahankan negara masing-masing, meninggal dunia itu, titisan darah itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Dan dalam surah Az-Zukhruf ayat 36 juga Allah merakamkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Barang siapa yang tidak ingat kepada Allah, maka kami akan adakan baginya seekor syaitan, maka syaitan itu akan menjadi qarin dia, teman dia. Ada satu filem kan, dalam Netflix, filem Qarin. Dalam YouTube ada filem Qarin kan. Tengok je tak pakat takut semua anak-anak kita kan. Jadi itu kita minta dijauhkan daripada perkara itu. Sebab itulah, sebagaimana yang saya sebut tadi, syurga itu dicipta hanya untuk orang yang beriman dan bertakwa. Dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ali Imran ayat 133, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jelas itu, uiddat lil muttaqin. Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapatkan keampunan daripada Allah, daripada Tuhan kamu, dan mendapat syurga yang luasnya segala langit dan bumi, yang disediakan khas untuk orang-orang yang bertakwa. Bayangkan kita kerja sekejap je, orang dah bagi tanah, orang dah ada rumah, kita dah disediakan rumah free pula tu. Kita happy sangat, seronok sangat kan. Apatah lagi syurga yang luas sejauh mata memandang kita, yang disediakan untuk kita. Kenapa kita tak mahu, kenapa kita tak bersungguh-sungguh? Sebab kita tak nampak kan. Syurga ni benda tak nampak. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan lagi dalam surah Ali Imran, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini selalu kita dengar orang khutbah Jumaat yang saya sebut tadi kan, di awal tazkirah saya tadi. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Iman baru boleh bertakwa. Tak ada iman, Islam tak boleh lagi. Iman baru boleh bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya, dan jangan kamu mati melainkan dalam keadaan muslimun. Sebab itu selalu kita doa, Allahumma khtim akhir kalamina la ilaha illallah. Ya Allah, akhirkan kalam kami dengan perkataan la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah. Okay? Itu sangat penting. Dalam keadaan kalau kita lihat ramai orang berpuasa ini, perlu kita ketahui bahawa kualiti pelaksanaan ibadat itu memang akan berbeza-beza. Orang ni takwanya tinggi, level grade A lah puasa dia. Puasa orang jenis al-adi, orang biasa, levelnya biasa-biasa je. Jadi kita tak nak. Jangan kita dah 14 tahun, dah 20 tahun, dah 50 tahun puasa biasa-biasa je bawah. Tak boleh. Tingkatkan sikit. Semua itu bergantung kepada diri individu yang sepatutnya menjaga setiap tingkah laku kita, perkataan kita, anggota badan kita, hawa nafsu kita, sepanjang kita berpuasa itu. Sebulan-bulan Ramadan kita berpuasa itu. Puasa bukan setakat kita menahan diri, makan dan minum, tapi tak ada pahala.
kecuali ju' wal atash. Hanya lapar dan dahaga je. Itu alangkah ruginya kita. Okey, alangkah ruginya kita. Sebab itu dalam surah Ali Imran ayat 110 Allah tegaskan lagi supaya kita dalam kita melaksanakan ibadat puasa itu untuk mendidik atau untuk menjadi manusia yang berkualiti. Allah dah sebut dalam Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Wahai orang-orang, wahai umat manusia, wahai umat-umat Nabi Muhammad adalah sebaik-baik umat. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan bagi faedah umat manusia yang lain. Kerana sebab apa? Sebab kamu sentiasa menyuruh melakukan perkara yang baik dan melarang daripada segala perkara yang buruk ataupun keji. Dan kamu pula beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Okay, sebab itu kalau kita spesifikkan lagi bahawa puasa bulan Ramadan ini diberi kepada umat Nabi Muhammad ini adalah satu anugerah, nawal Allah, satu anugerah. Kalau kita dapat anugerah masa hima contohnya kan, dekat UPNM ni kita ada Hari Inovasi dan Majlis Anugerah. Kalau kita dapat hima anugerah LPU contohnya yang paling tinggi tu, rasa macam hebat, rasa macam bersyukur kan. Banyak dia punya hadiah-hadiah diberi, dikalungkan atau diberi anugerah itu oleh pengurusi LPU tu sendiri. Allahu Akbar kan. Sebab itu kalau kita lihat umat Nabi Muhammad ataupun umat Islam itu sendiri, banyak sekali benda-benda yang terbaik, berkualiti yang diberikan. Kalau kita lihat dalam tempoh setahun contohnya, dalam masa setahun tu ada 4 bulan terbaik ataupun bulan yang diharamkan kita buat zaman dulu berperang lah, iaitulah Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Rejab. Rejab kita dah habis dah. Rejab, Syaban, sekarang dah Ramadan. Jadi dalam satu bulan tu pula, contoh dalam satu bulan, ada pula 12 bulan tu ada pula bulan yang paling baik, bulan yang terbaik, bulan yang paling berkualiti. Apa dia? Bulan Ramadan. Kan? Dan dalam bulan Ramadan tu pula ada satu hari yang paling terbaik lagi, iaitulah malam Qadar, malam Lailatul Qadar. Alfi syahrin, 1000 bulan, menyamai 1000 bulan. Kalaulah kita akhir balik 15 tahun dulu, umur 15 tahun dulu, sekarang dah umur 15, 30, dah umur dah 50. Kita kira, kita buat checklist berapa kali kita jumpa Lailatul Qadar. Dan kiralah markah kita. Takkanlah dalam 15 tahun, 20 tahun, 50 tahun umur tak pernah jumpa sekali bulan Lailatul Qadar. Alangkah ruginya kita, kan? Dan dalam satu bulan tu pula ada 3 hari yang dipanggil hari putih, Ayyamul Bid, iaitu 13, 14, 15. Dalam seminggu tu pula ada hari yang paling baik. Tengok Allah ni, Allahu Akbar, hebatnya dia nak bagi anugerah-anugerah ini kepada umat Nabi Muhammad. Ada satu hari yang paling baik dipanggil Sayyidul Ayyam, hari-hari penghulu segala hari, iaitu hari Jumaat. Okay? Dan dalam hari Jumaat tu, 24 jam hari Jumaat tu, ada saat, momen yang paling terbaik yang jarang kita guna. Dan diterima doa tu terus makbul, naik ke langit terus. Apa dia? Iaitulah di antara 2 khutbah. Kan? Di antara iqamat dan azan dan iqamat, banyak. Dan yang paling hari Jumaat tu kita tengok, cuba perhati hari Jumaat, berapa orang akan berdoa saat itu, semasa antara 2 khutbah itu. Jarang kita lihat. Sebab itu banyak lagi antara yang umat Nabi Muhammad ini adalah kita adalah ciptaan terbaik manusia. Kita berbeza dengan jin, berbeza dengan malaikat. Dan antara manusia yang terbaik itu adalah para nabi dan para rasul.
Di antara para rasul itu ada yang 25 rasul dan beribu-ribu lagi nabi itu ada yang ulul azmi, ya, 5 orang ulul azmi. Dan ulul azmi antara 5 itu ada penghulu segala nabi lagi. Allahu akbar. Yang kita dengar ceramah semasa Isra' dan Mi'raj kan, Nabi Muhammad menjadi imam kepada ruh-ruh segala nabi. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim semua mengikut Nabi Muhammad sebagai penghulu segala nabi. Dan dalam banyak-banyak mukjizat, yang paling besar dipanggil kitab Al-Quran, Al-Quranul Karim. Dan umat yang terakhir di dunia ini, dia adalah umat yang pertama selesai dihitung di padang mahsyar di hari akhirat kelak, dan orang umat yang mula-mula masuk syurga. Allahu akbar. Dengki habis umat Nabi Adam, umat Nabi lain. Sepaksa tunggu kita dulu. Kan? Dan di akhirat kelak, hebatnya Allah bagi kepada kita Nabi Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maklumkan kepada kita di hari akhirat itu, Nabi Muhammad nak cek, nak cari, nak kenal kita ni, itulah ghurrah wa tahjil, kesan air wuduk tu boleh nampak daripada jauh. Bayangkan berapa bilion, trilion umat Nabi daripada jauh. Mai sini. Lai, ta'ali. Umat Nabi Muhammad. Sebab kita ambil air sembahyang dengan baik, dengan tertib, ada warna putih, macam bercahaya. Dan sebelum masuk syurga, kita mandi dalam telaga Kausar. Telaga Kausar ni, setiap Nabi ada telaga. Tapi telaga Nabi Muhammad ni yang paling ramai orang minum dan mandi. Dan umat ataupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat bangga dengan telaga Kausar itu. Dan banyak itu saya nak cerita tentang betapa umat terbaik, dan juga umat Nabi Muhammad ini juga, kalau kita berdosa, kita minta maaf, taubat nasuha, Allah akan ampunkan segala dosa kita dengan izin Allah. Tengok hebatnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu juga, manusia yang paling ramai menjadi penghuni syurga, umat Nabi Muhammad. Kan? Dalam hadis Tirmizi, ahli syurga terdiri daripada 120 barisan, 80 daripada barisan itu adalah daripada kalangan umat Nabi Muhammad, dan 40 barisan lagi daripada kalangan umat-umat yang lain. Tengok baris tu, baris nak kawat tu, nak masuk syurga tu. Allahu akbar. Umat Nabi Muhammad yang paling banyak masuk syurga. Oleh sebab itu, kita perlu bersyukur, banyak-banyak bersyukur ke hadrat Allah kerana diberi kesempatan kali ini kita berada dalam bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat 2-3 tahun lepas, yang main tinju tu, Muhammad Ali, dia dekat hampir dalam bulan Syaban tu nak masuk, Allah panggil dia, meninggal dunia, diangkat ke langit, ataupun rohnya matilah, tak sempat nak jumpa Ramadan. Kita ni alhamdulillah diberi kesempatan sekali lagi, kesekian kalinya, untuk kita berkunjung, berjumpa dengan makhluk Allah namanya Ramadan ini. Dan bukan saja ibadat zahir semata-mata, tapi kita kuatkan ibadat kita, ibadat batin kita, menyucikan tazkiyatun nafsi, supaya segala kemungkaran yang kita buat 11 bulan yang lepas itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, puasa itu as-siyamu junnah, ibarat perisai. Semasa berpuasa, janganlah bercakap benda-benda yang kotor, yang tidak enak didengar, yang kita WhatsApp, kita fitnah, kita hantar share benda tu tak tahu betul ke tak, bertengkar. Jika ada antara kamu yang memaki atau mengajak berkelahi, maka kamu beritahulah, inni sa'imun, katakanlah aku ni berpuasa, supaya orang tu lari, jangan berkelahi dengan dia pula, kan? Supaya dia larilah, kan? Itu sangat supaya kita selalu ingatkan diri kita, supaya kita sentiasa meningkatkan puasa kita kepada beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Okey, seterusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda juga dalam hadis riwayat Imam Bukhari, barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan, imanan wa ihtisaban, ataupun mengharap ganjaran pahala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan segala dosa-dosanya yang terdahulu. Ini sangat penting untuk kita hayati, dan kita supaya kita semakin bertakwa di bulan Ramadan ini. Sebab Ramadan ini kita tahu dia mendidik manusia untuk melakukan apa jua hanya kerana Allah. Kerana ketakwaan yang kuat, ketakwaan yang utuh itu mendorong kita memuhasabah, mengoreksi diri kita untuk membetulkan yang tidak betul. Kalau dah betul, betulkan lagi, dan sebagainya. Sebab itu saya dah beritahu tadi, puasa ini adalah satu wasilah, satu jalan kita untuk membentuk modal insan, manusia, human being yang baik, yang terbaik, membentuk pribadi yang berkualiti, sebagaimana Imam Al-Ghazali dalam kitabnya mengatakan bahawa dalam pembentukan itu, kita nak bentuk manusia yang terbaik itu, ada 3 elemen yang sangat penting. Iaitulah pertama dipanggil tazkiyatun nafs, yang kedua mujahadatun nafs, dan yang ketiga riyadatun nafs. Apa maksud tazkiyatun nafs? Okay? Tazkiyatun nafs ini adalah proses kita menyucikan jiwa kita. Bulan Ramadan ni lah. Bulan Ramadan kita tak pernah, bulan sebelum ni kita tak baca Quran. Bulan Ramadan kita tadarus Al-Quran. Pusat Islam, terima kasih Pusat Islam paksa rela kami baca. Kalau tidak, ada yang tak baca Quran. Jadi kita tadarus, buang sifat-sifat keji kita. Kita mujahadah, kita bangun sahur. Sebelum sahur tu sembahyang sikit, jangan makan je, kan? Dan kita nak buang sifat-sifat mazmumah itu. Okay, dan sebab itu dalam disiplin Ramadan ini, kita dapat membentuk diri kita dan membangun kekuatan diri kita. Dan kita sekarang kan, orang sekarang kita panggil healing, healing. Buat apa dia? Healing. Jadi ini bulan puasa ini juga adalah merupakan satu rawatan healing kita, untuk menjauhkan, untuk membuang sifat-sifat mazmumah, dengki, riak, sombong, supaya kita menjadi manusia yang berkualiti tadi. Yang kedua adalah mujahadah an-nafs. Mujahadah an-nafs ini adalah melawan dan menundukkan kehendak nafsu kita. Nafsu kita nak ni, kita kontrol. Nafsu nak kita ini, kita nak, kita kontrol. Kan? Rela kita meninggalkan apa yang kita sukai. Memburu keredaan Allah dengan salat, salat macam-macam, salat malam, salat tarawih, salat qiyamul lail, dan sebagainya. Sebab itu mujahadah itu sangat penting supaya jihad kita konsisten, istiqamah dalam melakukan perubahan kita untuk tahun ini. Sebab itu puasa ini adalah satu pelan strategik untuk kita menyekat hawa nafsu kita, untuk mendisiplinkan diri kita. Perut kita yang kembung ni kita boleh kuruskan balik. Dan sebab itu dalam firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 69 itu, dan orang-orang yang berusaha dengan bersungguh-sungguh kerana memenuhi kehendak agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin ke jalan kami, menjadikan mereka bergembira setelah beroleh keredaan, dan sesungguhnya pertolongan dan bantuan Allah bersama orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Itu sangat penting, mujahadah an-nafs. Dan yang ketiga, riyadatun nafs, latih, train jiwa kita ke arah kebaikan. Dan benda itu berperingkat-peringkat lah. Jangan terus secara drastik, yang bahaya juga. Jadi dengan sikit-sikit kita buat perkara-perkara yang sunat, bersedekah bulan Ramadan, tolong orang-orang yang tidak berpuasa, atau orang yang tak boleh nak berpuasa, tak ada makanan nak puasa, kita tolong, bantu dia dan sebagainya. Itu sangat penting. Sebab itu kalau kita nak analogikan puasa ini dengan universiti lah, dengan pendidikan kita kan,
Ramadan tu macam universiti, madrasah untuk kita menambah baik amalan-amalan kita. Kalau kita lihat analogi pendidikan tinggi kan, puasa ini macam pendidikan, penyelidikan dan perkhidmatan kan. Kalau kita boleh tengok universiti itu sendiri ataupun Ramadan itu ada perbezaannya ataupun ada penyamaannya, persamaan dia. Kalau dari sudut amalan pendidikan, apa dia? Universiti ini adalah untuk mendidik orang-orang, anak-anak ataupun mahasiswa dengan merujuk buku-buku, kitab rujukan yang betul. Kita balik kepada Ramadan bagaimana? Ramadan pun sama. Ramadan adalah sebuah universiti mendidik manusia menjadi bertakwa, insan yang terbilang, manusia yang berkualiti. Sama lebih kurang. Kan? Dari sudut penyelidikan pula. Kan? TNCPI, penyelidikan bagaimana? Okey, universiti kita buat inovasi, kita pergi MTE, kita pergi iTech, kita pergi DSS, kita pergi pencipta, kita produk, kita buat copyright. Ramadan ni macam mana pula? Ramadan pun sama, buat bacaan penyelidikan supaya kita meningkatkan lagi kefahaman kita dalam bulan Ramadan, ibadat kita, fokus, berfikir secara mendalam, bagaimana dengan makan minum kita kawal, kita boleh sihat dan sebagainya. Kita boleh buat penyelidikan dekat situ. Sama juga dengan perkhidmatan. Universiti memberi perkhidmatan kepada komuniti dengan kesukarelawan, kemasyarakatan dan sebagainya. Ramadan pun sama. Kita boleh buat aktiviti gotong royong, aktiviti tazkirah, aktiviti fizikal, membantu masyarakat dan sebagainya. Itu antara yang kita boleh analogikan. Contoh lagi, universiti. Kita tahu universiti kita ada, setiap universiti ada pusat wakaf dan endowment kan, untuk meletakkan duit, beri balik kepada yang diperlukan. Sama juga Ramadan adalah satu institusi yang boleh kita kumpul duit-duit zakat fitrah contohnya. Kita bagi balik, dan zakat fitrah tu wajib. Kalau tak bagi zakat fitrah, tak sah puasa kita pada tahun tu. Dan kena bagi sebelum orang bagi salam hari raya tu. Jadi itu sangat penting ya. Dari sudut universiti pula, graduan-graduan yang hebat, holistik dan sebagainya. Ramadan pun kalau kita dah habis satu bulan ni, kita akan menjadi satu graduan universiti Ramadan yang bertakwa, yang tidak ada dosa, yang sunyi daripada dosa dan suatu kemenangan. Sebab itu kita takbir hari raya kan. Takbir yang semangat, bukan takbir yang sedih nak tak boleh balik raya kan. Bersemangat, kita berjaya menempuh satu ujian yang besar. Sebab itu Dr. Mark Metten, Profesor Neurologi di Johns Hopkins University mengatakan amalan puasa ni boleh merangsang sel-sel supaya kita lebih sihat dan sebagainya, merangsang sel-sel neuro otak dalam sinap dalam otak kita tu boleh berfikir dengan kritis dan kreatif. Kita boleh, kalau boleh buat convention KIK pada bulan puasa. Itu kita boleh tengok macam-macam produk yang kita boleh hasilkan. Itu sebab itu Luqmanul Hakim, kalau kita lihat dalam surah Luqman tu, dia sepesan kepada anaknya, jika perut penuh maka ia akan menjadikan pemikiran manusia itu tidak boleh berfungsi dan terbantut hikmah-hikmah, idea-idea, serta anggota badan tidak boleh mengerjakan ibadat. Kita time buka puasa tu, air Horlicks, air bandung, air tebu, macam-macam jenis air, minum, makan nasi dan sebagainya. Allahu Akbar. Nak sembahyang tarawih, confirm zero kan. Dah letih, mengantuk dan sebagainya. Sebab itu kalau kita lihat faedah berpuasa ini untuk menjadi manusia yang berkualiti ini, memang puasa membentuk yang lain-lain, tapi yang penting spiritual diri yang lebih positif. Sebab itu dulu Naib Chancellor yang lepas-lepas selalu sebut, bulan puasa ni syaitan pun jadi baik, kan? Jadi manusia akan jadi sebaik mungkin. Kita akan menjadi seorang yang sabar, menahan daripada makan dan minum, tak makan berapa jam tu kan, walaupun letih, kita sabar dalam melaksanakan ibadat Allah kepada Allah, dan juga kita istiqamah sebagaimana Sayyidatina Aisyah
mengatakan bahawa Nabi pernah bersabda, wahai manusia, lakukan amalan mengikut keupayaan kamu. Sesungguhnya kamu tidak jemu sekiranya sehinggalah kamu jemu. Amalan yang paling Allah sukai adalah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Istiqamah. Kena buat slow-slow tapi ada penambahbaikan. Di samping itu juga puasa ini dapat memupuk sifat mahmudah. Hikmat kita berpuasa pada bulan Ramadan sangat baik, yang kita manfaatnya dapat menanam sifat-sifat mahmudah dalam diri kita, dengan menahan diri tadi daripada lapar dan dahaga, bertujuan menahan umat daripada melakukan perbuatan sia-sia, bercakap, main dam. Kalau zaman dulu main haji di pondok-pondok di kampung-kampung lah. Sekarang duduk main handphone, tak ada faedah langsung, main TikTok ke apa. Jadi kita jadikan benda tu supaya buat benda tu kita sandarkan benda yang baik. Main TikTok kepada yang baik. Okay. Sebab itu kita perlu berdisiplin, kan? Dalam puasa juga dapat mendidik kita berdisiplin. Kita bangun awal pagi sebelum subuh, bersahur, baca Quran, sembahyang subuh berjemaah. Paling kurang kalau kita nak jumpa Lailatul Qadar ni, kita sembahyang Isyak berjemaah, sahur, kemudian subuh berjemaah. Itu paling kurang lah. Kita dapat Lailatul Qadar pada tahun itu, pahalanya di situ. Itu paling kurang lah. Okay. Membantu orang-orang yang memerlukan, menginfakkan harta kita. Dalam surah Al-Munafikun ayat 9, hendaklah kamu menolong orang-orang yang memerlukan. Bulan-bulan tarbiyah, Ramadan ni bulan tarbiyah, memotivasikan diri kita untuk bersedekah. Kalau dulu sedekah subuh, sekarang sedekah subuh juga, tapi bulan Ramadan kita bagi. Jadi hadis riwayat Imam Bukhari pun mengatakan, bukanlah seorang yang beriman yang merasa kenyang sementara jiran-jirannya semua lapar. Bukan begitu sifat orang yang beriman. Lepas itu hadis riwayat Imam Bukhari juga mengatakan, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi, dan tangan di bawah itu orang yang menerima. Ini selalu kita dengar hadis masa kita kecil-kecil. Sama juga bulan Ramadan ini baik. Ini tahun-tahun sebelum ni saya dah beritahu, ada doktor menceritakan juga dalam tazkirah Ramadan berkaitan dengan kesihatan. Puasa ini dapat memberi kesihatan yang besar. Ada satu kajian daripada Peak Fitness, daripada Dr. McCullough mengatakan, jika anda telah menghabiskan banyak masa untuk melakukan senaman, salah satu cara untuk mendapat keputusan yang baik, perlu berpuasa. Sebab itu kita nak laksanakan pembedahan, kena puasa, kan? Dan sebagainya. Banyak daripada Universiti Kentucky di Amerika pun mengatakan puasa ini ada membantu perkara ataupun umat manusia itu menjadi lebih baik kalau nak melaksanakan dari sudut penyakit dan sebagainya. Puasa membantu proses tidur, kan? Dan menjadikan kita lebih produktif dan sebagainya. Okay, sebab itu selain daripada itu, faedah-faedah yang boleh saya kongsi juga, puasa ini juga adalah memberi ganjaran yang berganda yang saya sebut awal atas kirah saya itu. Buat sikit dapat pahala. Buat ini kalau kita baca Quran, contohlah satu ayat 10, kan. Tapi bulan puasa tambah lagi. Kan? Jadi barang siapa memberi makan orang yang berbuka puasa, maka dia memperoleh pahala sama dengan orang yang itulah berpuasa, tanpa dikurangi sedikit pahala orang yang berpuasa itu. Masya-Allah akbar. Okay? Bahkan amalan-amalan sunat yang dikerjakan pada Ramadan, pahalanya sama dengan amalan wajib. Okay? Jadi marilah kita sama-sama dalam bulan Ramadan yang tahun ini supaya kita banyakkan ibadat-ibadat itu, supaya amalan yang kita buat ini, sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, amalan yang dilakukan oleh anak Adam dilipat gandakan, tindakan yang baik akan dilipat gandakan 7 kali lipatan, 7 kali gandaan. Syaratnya berpuasa dilakukan bertakwa lillahi ta'ala, kerana
wa ana ajzi bih. Aku yang memberi markah untuk pahala tu. Allah sendiri, ya. Sebab ibadat puasa ni ibadat yang tak nampak. Ibadat-ibadat lain nampak, sembahyang nampak, bersedekah nampak, pergi haji nampak, kan? Tapi puasa benda yang tidak nampak. Allah sendiri yang memberi. Di samping itu, dalam bulan puasa jangan tinggal membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Jadikan Al-Quran itu kawan karib kita, supaya kita sentiasa membaca Al-Quran dengan kerap, dan kalau boleh hafal surah-surah yang kecil-kecil, supaya menjadi peneman kita dalam alam kubur. Bacalah Al-Quran kerana dia akan datang pada hari kiamat sebagai syafa'ah, pemberi syafaat bagi pembacanya. Jadi itu supaya kita dapat jadikan amalan-amalan begitu. Di samping itu juga kita boleh mengkoreksi apa yang lepas, Ramadan yang lepas, apa yang kita dah laksanakan, apa kekurangan yang kita dah buat. Kita hitung balik, aku ni kalau mati hari ni boleh masuk syurga ke tak, boleh tak membayar syurga yang Allah sediakan itu. Maka rasa tidak boleh lagi tu. Banyak lagi pahala yang kita tak terlaksana. Sebab itu dalam surah Ali Imran ayat 8, wahai Tuhan kami, janganlah engkau memesongkan hati kami sesudah engkau memberi petunjuk kepada kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Selalu doa ini, ya Allah, kurniakanlah kepada kami limpah rahmat daripada sisimu, ya Allah. Sesungguhnya engkau jualah Tuhan yang memberi banyak limpahan rahmat yang kita peroleh dengan nyawanya free, macam-macam lah segala nikmat. Kalau ta'uddu ni'matallah, fa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kita tak mampu nak hitung. Allahu akbar, banyaknya pahala ataupun yang Allah nak bagi, kepada nikmat yang Allah bagi pada kita. Sebab itu jadikan Ramadan titik tolak untuk kita menjadi seorang manusia yang baik, pemimpin yang bagus, yang mencapai kecemerlangan, yang berkualiti dan cemerlang. Bagaimana? Pertama, hati yang baik, hati yang bersih, tulus ikhlas. Jaga setiap perbuatan kita. Jangan terlibat dengan perkataan perkara-perkara mazmumah. Salat tarawih berjamaah ataupun ibadat-ibadat sunat yang lain. Dan apa saja kewajipan-kewajipan kita laksanakan dengan sebaik. Kalau kita kerja dengan ikhlas, kerja dengan bersungguh-sungguh, jangan curi tulang dan sebagainya. Yang kedua, Ramadan adalah sebuah institusi, sebuah universiti ilmu yang kita boleh dapatkan ilmu dengan pelbagai perkongsian, tazkirah, ceramah, banyak-banyaklah bulan Ramadan ni. Siri Pusat Islam buat tu macam-macam. Hadir supaya kita sedar balik, ingatkan balik, reverse balik amalan kita supaya kita jadi yang terbaik. Yang ketiga, Ramadan kita jadikan suatu momen untuk kita menginsafkan diri kita, untuk supaya kita menjadi pemimpin yang baik. Generasi muda, para pelajar semua, untuk kita gabungkan segala kekuatan kita ini untuk melahirkan satu lagi jil Quran, generasi Al-Quran, generasi masa depan yang hebat, yang dapat memimpin dunia. Kita tidak mahu generasi sekarang hanya pandai main handphone, kerja main handphone, suruh buat esei tak boleh, tak pandai sebab dia guna handphone je, tak ada latih tubi nak menulis dan sebagainya. Markah 20 markah, 2 baris je jawab dalam final exam. Pensyarah pula pening kepala nak bagi markah, cari pula markah kesian. Jadi kita tidak mahu generasi yang akan datang begitu. Dan yang keempat, membangun kecemerlangan insan. Ramadan ini membawa menu-menu yang banyak, menu-menu yang boleh kita teliti. Yang mampu membaca Quran, baca Quran, yang mampu tadarus, yang mampu baca tafsir, macam-macam. Dan jadikan Al-Quran itu teman kita supaya kita sentiasa tadarus Al-Quran, mengamal, yang penting mengamal isi kandungan Al-Quran, supaya Al-Quran itu menjadi peneman kita di
dalam kubur dan juga di padang mahsyar nanti, insya-Allah. Dan yang kelima, kita jadikan Ramadan itu satu disiplin untuk kita laksanakan kehidupan kita 11 bulan akan datang lagi. Mengajar apa erti kasih sayang, kita tolong orang, ihsan, semua sekali kita buat itu seolah-olah kita buat Allah nampak kita, dan for sure lah Allah nampak kita kan. Sebab itu buat dengan semangat ihsan. Apa maksud ihsan tu? Ihsan itu adalah perasaan yang cinta kita betul-betul kepada Allah Subhanahu taala, ikhlas, tanpa soal siasat lagi. Seseorang itu akan melakukan apa yang Allah suruh dan jauhi apa yang Allah larang sepenuh hati, dengan penuh integriti dan penuh semangat. Sebab itu lafaz ihsan, kalau kita lihat ihsan ini 12 ayat, lafaz ihsan ataupun ihsanan, yang membabitkan perkataan ataupun maksud perkataan kebaikan. Manakala ada lebih kurang 38 ayat lagi yang berkaitan dengan ihsan, yang menunjukkan, yang merujuk kepada puji-pujian dan penghargaan tinggi kepada pelaku-pelakunya, macam muhsin, muhsinun, orang-orang yang baik, muhsinin, muhsinat dan sebagainya. Sebab itu penting ihsan ini, untuk kita hayati. Sebab itu dalam surah Al-A'raf ayat 56 Allah sebut, dan janganlah kamu membuat kerosakan di bumi sesudah kamu Allah dah baik dah. Jadi la tufsidu fil ardi ba'da islahiha, kamu dah baik, jangan nak merosakkan lagi kan. Jadi sesungguhnya rahmat itu dekat dengan orang-orang yang muhsinin, orang yang selantiasa memperbaiki amalan dia sebaik mungkin. Itu penting. Jadi ingatan mesra kita dalam tazkirah saya ini perlulah diingatkan bahawa sekiranya manusia mengalami peperangan dalam kita menghadapi Ramadan, macam kita berperang lah kan? Tadi macam kita pergi sekolah kan, universiti. Kalau kita analogikan sebagai peperangan, sekiranya manusia itu mengalami kekalahan dalam peperangan melawan hawa nafsu ini, maka akan datanglah malapetaka. Kita kalah dalam peperangan yang bukan berpedang, perang macam Rasulullah perang zaman perang Uhud tu kan. Ini perang hawa nafsu, perang lawan hawa nafsu pun kita dah kecundang, kita dah kalah. Bagaimana kita nak lebih hebat lagi, nak jadi manusia yang hebat kan. Sebab itu tuntutan hawa nafsu, kita nak hapuskan, kurangkan jiwa hawa nafsu ini, supaya tidak ada dalam diri kita pengabdian kepada hawa nafsu itu, tidak ada lagi. Kita abdi kepada Allah Azza wa Jalla, dan boleh membawa kepada, kalau kita ikut hawa nafsu, kita akan fi dalalin mubin, kita akan jatuh sesat. Sedangkan kita selalu baca dalam Al-Fatihah, dalam semayang kita berapa kali tu baca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang benar, tiba-tiba kita sendiri yang pilih jalan sesat itu. Sebab itu dalam surah Al-Jathiyat ayat 23, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, afara'aita man ittakhaza ilahahu hawah wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawah faman yahdihi min ba'dillah afala tazakkarun. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan, sebagai kiblat, sebagai idola? Allah biarkan dia sesat kerana diketahuinya bahawa dia tetap kufur dan ingkar. Wa'iyahzubillah min zalik. Jauh. Kita doakan supaya bulan Ramadan pada tahun ini kita adalah lahir, habis saja bulan Ramadan, kita akan lahir manusia yang berkualiti, staff UPNM yang berkualiti, duty, honor, integrity dan sebagainya. Kita menjadi cemerlang, insya-Allah. Jadi melalui ibadat puasa ini, kita boleh melatih hawa nafsu kita, dan jiwa kita lebih menjadi kuat
untuk memerangi segala hawa nafsu yang boleh merosakkan jiwa kita, dan akhirnya kita boleh naik sedikit jajat kita yang lebih tinggi, pangkat kita lebih tinggi lagi, dan kita doa agar doa kita itu dimakbul. Tidak ada lagi hijab-hijabnya, terus doa itu dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi orang yang hebat. Sebab itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ada 3 golongan yang tidak ditolak doa mereka. Iaitulah orang yang berpuasa hingga ia berbuka puasa, pemimpin yang adil, dan doa orang yang mazlum, yang dizalimi. Jadi kita nak yang ketiga tadi, yang pertama tadi, iaitulah masa kita berpuasa, sepanjang kita berpuasa tu jangan lupa, jangan lupa sesaat pun kita berdoa. Doa pada ayah kita, doa pada mak kita, doa pada kawan kita, doa kepada adik kita, doa kepada anak kita, jiran, tetangga dan sebagainya. Sentiasa doa. Jangan dalam handphone duduk main fitnah aja, tak boleh. Kita doakan kepada Allah, dan insya-Allah Rasulullah beritahu doa bagi orang yang berpuasa insya-Allah akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita sentiasa jadikan bulan Ramadan itu, sepanjang bulan Ramadan itu kita qiyamul lail, kita bersahur. Jangan lupa bersahur. Bersahur itu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berpuasa, salat berjamaah di masjid, sentiasa tadarus Al-Quran, baca Al-Quran, dan jangan lupa bersedekah. Sedekah itu sangat pahalanya sangat besar untuk kita amalkan. Jadi secara kesimpulannya, sebelum saya tamat tazkirah saya ambil kata-kata Ibnu Al-Qayyim pernah mengatakan, puasa memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam menjaga anggota tubuh yang bersifat lahiriah dan batiniah, serta melindungi daripada faktor-faktor yang merosakkan. Jika faktor-faktor tersebut menguasai diri kita, maka ia akan rosak. Oleh demikian, puasa dapat menjaga hati yang baik, kesihatan anggota badan kita, dan sekaligus mengembalikan segala sesuatu yang telah berhasil dirampas oleh hawa nafsu. Puasa merupakan pembantu paling besar merealisasikan ketakwaan. Sebab itu yang dalam awal tazkirah saya, puasa itu adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya kembalikan balik semasa Rasulullah SAW dalam wasiatnya yang terakhir di khutbahnya Haji Wida', Rasulullah mengingatkan kepada umatnya, perbanyakkan amal dalam bulan Ramadan dalam 4 perkara. 2 perkara untuk kamu beroleh keredaan Tuhan kamu, dan 2 perkara lagi kamu tidak boleh terlepas darinya. Adapun 2 perkara yang kamu beroleh keredaan Allah, iaitulah kesaksian kamu, syahadah kamu, dan kamu beristighfar kepadanya. Dan 2 perkara yang kamu tidak boleh terlepas darinya, iaitulah kamu perlu memohon syurga daripada Allah dan memohon berlindung daripada api neraka. Waqina azabannar. Mohon syurga, sebut. Syurga apa? Syurga ada 4 jenis. Sebut direct. Ya Allah, berilah aku syurga Firdaus, Jannatul Firdaus, Jannatul Adnin, Jannatul Khuldi, Jannatul Ma'wa. Sebut. Mulai bulan puasa bulan ni, sebut 4 nama syurga. Sebab itu kita minta waqina azabannar tu sebut 3 kali. 3 kali barulah neraka menyahut. Okey. Neraka dia ada suara juga. Jadi kita minta jauh daripada neraka. Jadi pedoman buat kita dalam khutbah terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Rasulullah wafat, sesiapa yang memberi minum kepada orang yang berpuasa ketika berbuka, Allah akan memberi minum kepadanya air dari telaga Kausar, sebagai air minum yang kita akan tidak ada dahaga lagi selepas itu, sehingga kita dimasukkan dalam syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi itu saja tazkirah saya pada kali ini, iaitulah dengan bertajuk Ramadan mendidik manusia berkualiti, supaya saya nasihat diri saya sendiri, bulan Ramadan ini kita akan melatih diri kita menjadi insan yang berkualiti, yang terbaik, yang berkualiti di sisi Allah. InsyaAllah
Jadi wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.